Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Warga hadirin sekalian, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin serta limpah kurnianya maka dapat kita bertemu di dalam program Wal Bicara secara maya bersama saya hos tetap anda Nur Farah Humaira. InsyaAllah pada hari ini kita akan membincangkan tentang topik ataupun isu yang berkisar kepada isu-isu pentaksiran dalam pendidikan Islam di Malaysia. Baiklah, untuk pengetahuan semua, hari ini, pada malam ini, kita akan bawakan kelainan untuk program kita kali ini di mana terdapat 3 host yang berbeza yang akan membawa anda ke segmen perbincangan bersama ahli panel yang cukup hebat. Terdapat 3 segmen yang akan membincangkan 3 isu pentaksiran yang sedang hangat diperkatakan sekarang Antaranya ialah kualiti dan kredibiliti guru, pentaksiran murid inklusif dan berkeperluan khas serta kebat dalam pentaksiran pendidikan Islam. Bersama saya, hos anda, Amira Rosli di dalam segmen yang pertama iaitu kualiti dan kredibiliti. Baiklah, sebelum kita mengupas isu dengan lebih lanjut, mohonlah kita berkenalan terlebih dahulu dengan ahli panel yang bukan calang-calang Beliau merupakan guru besar di SK Pandan Indah. Beliau telah berkhidmat selama 20 tahun. Sangat lama iaitu di dalam bidang pendidikan. Beliau yang saya maksudkan ialah Puan Nur Farahim binti Jamsari. Apa khabar Puan? Khabar baik, Selamat Puan datang. Amira. Selamat datang juga. Baiklah. Okey, hadirin dan hadiri sekalian, seperti mana yang kita sedia maklum, guru ni perlu kreatif dalam taksir norma baru. Jadi seorang guru tersebut memerlukan kualiti dan kredibiliti. Jadi saya ingin bertanya kepada Puan, apa yang menyebabkan kualiti dan kredibiliti guru ni dalam mentaksir murid tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya? Boleh tak Puan kupas isu ini dengan lebih mendalam dan cara menangani isu ini? Silakan. Baiklah. Terima kasih saudari hos yang cantik molek lagi bergaya. Pertamanya, jutaan terima kasih saya ucapkan kepada penganjur program Wal Bicara ini kerana menjemput saya bagi berkongsi maklumat berkaitan isu kualiti dan kredibiliti. Sebelum saya menyimpang dengan lebih jauh, alangkah moleknya kiranya saya menerangkan dahulu pada para penonton di rumah maupun di studio tentang apa itu kualiti dan kredibiliti. Selalu kita dengar orang cakap kualiti ni elok kan? Tapi apa sebenarnya kualiti itu? Baiklah, menurut Dewan Bahasa dan Pustaka edisi ke-5, kualiti ditakrifkan sebagai satu peringkat kebaikan atau nilai suatu pencapaian yang tinggi merujuk kepada kecemerlangan diri. Manakala, kredibiliti pula berhubung rapat dengan kebolehpercayaan positif kepada kejayaan dalam setiap aspek kehidupan. Senang cerita, elemen penting dalam kredibiliti melibatkan ketulusan, amanah dan kebolehramalan moral. Jadi, dalam konteks keguruan ini, seorang guru yang berkualiti dan mempunyai ketulusan yang tinggi, yakni kredibiliti itu, dapat dicapai serta menjadikan PDP berkesan. Seterusnya mampu memberi impak kepada pencapaian pelajar. Oleh itu, kualiti dan kredibiliti guru ini merupakan sumbangan yang paling tinggi dalam menentukan kejayaan seorang murid. Baik, itu baru mukadimahnya hos Amira, belum masuk isi lagi. Baik, kita berbalik semula pada soalan tadi. Apa, kenapa dan mengapa kualiti dan kredibiliti guru dalam mentaksir murid tidak dapat dilaksanakan dengan baik sepenuhnya? Disebabkan apa? Ini yang kita nak cerita ni, bahawa seorang guru yang berkualiti mesti mempunyai ciri-ciri seperti kemahiran profesional, kemahiran abad ke-21, kemahiran ICT yang pada mana sekarang ini waktu pandemik, PDP dalam norma baharu iaitu PDPR amat memerlukan pengetahuan teknologi yang kuat untuk membantu murid dalam pengajaran. Oleh sebab itu, kenapa guru tak dapat nak buat pentaksiran dengan sepenuhnya? Dan mengapa timbul isu kualiti dan kredibiliti? Saya akan kupas satu persatu.
Baiklah, yang pertama isu guru bukan option atau luar bidang. Okey, boleh nampak ya slide saya? Okey, jadi yang pertama guru bukan option atau luar bidang. Okey, guru bukan option atau luar bidang ini merupakan guru yang tidak mempunyai sijil atau major dalam mata pelajaran yang diajar. Guru yang luar bidang ini dikehendaki mengajar mata pelajaran lain yang bukan daripada bidang setelah mereka mendapat penempatan. Jadi, kualiti dan kredibiliti amat penting sebenarnya dalam diri seorang pendidik. Bila seorang guru itu mengajar pada luar bidang, saya bagi contoh ya, guru pendidikan Islam, tapi pihak sekolah diminta ataupun meminta atau terpaksa minta guru tersebut untuk mengajar subjek keras, contohlah matematik. Okey, kenapa? Mungkin sebab tak cukup guru mat ataupun mungkin tak ada guru lain nak mengajar. Jadi di sinilah timbulnya satu isu tiada kualiti guru itu. Kerana guru itu mengajar pai, tapi kenapa ajar mat? Sebab mungkin masa dalam pelajaran zaman IPG, pelajaran mat tu bukan daripada bidangnya. Jadi hal itu menyebabkan guru tersebut mengalami masalah kerana tiada kepakaran dalam bidang matematik. Kesannya apa? Okay. Jadi guru tu tak dapat mengajar dengan berkualiti dan berkesan, kandungan isi pengajaran tidak lengkap, guru kurang berkeyakinan, kurang kompetisi dan tidak dapat committed dalam pengajaran. Jadi guru itu akan menjadi stres dan guru itu jadi malas untuk belajar. Oleh itu, bagaimana cara untuk mengatasi permasalahan ini? Okay, caranya, pihak KPM harus mengkaji semula penempatan guru mengikut option untuk mengelakkan lebihan guru. Seterusnya, unjuran kekosongan penempatan guru perlulah mendapat kerjasama antara KPM dan IPT. Baiklah, isu yang kedua, lihat yang warna biru, beban guru bertambah. Saban hari ya, jika kita lihat, beban kerja guru pada masa kini adalah terlalu berat. Bebanan guru semakin berat dan bertambah kerana guru terpaksa menanggung bebanan yang berada di luar tugas. Hal ini demikian kerana tugas guru yang pada hakikinya adalah mendidik, mengajar, tetapi ditambah pula peranannya, iaitu apa? Menguruskan pembangunan sekolah, menjaga disiplin murid, mengurus pentadbiran dan sebagainya. Jika kita sedia maklum, di sekolah, kebanyakan guru memegang pelbagai tugas. Antaranya menjadi guru kelas, uruskan data, fail buku rekod, laporan SPBT, program sekolah, panitia dan sebagainya. Kesannya, ramai murid akan ketinggalan sesi pembelajaran, guru tersebut akan kerap berlaku stres, timbul kemerosotan dalam prestasi kerja jika mereka memegang pelbagai jawatan dalam satu masa. Jadi, apa solusi serta cadangan untuk mengatasi beban guru bertambah? Solusinya, pihak yang terlibat memperhalusi semula dan mengkaji semula setiap tugas yang diberikan. Seterusnya, mengkaji nisbah guru dan pelajar untuk mengurangkan beban ataupun boleh menambahkan bilangan kaki tangan pembantu tadbir. Seterusnya, menyediakan garis panduan pelibatan guru dalam aktiviti anjuran KPM dan meningkatkan motivasi kerja guru di sekolah. Ini yang paling saya rasa cikgu-cikgu semua suka ni, memberikan ganjaran, kenaikan gaji dan kenaikan grade. Baiklah, kita pergi kepada isu yang terakhir iaitu bias dalam penilaian. Apa itu bias? Kalau orang putih kata bias, jadi dalam bahasa Melayu adalah bias. Jadi, definisi bias ni menurut The American Heritage Dictionary adalah kecenderungan yang menghalang berlakunya penilaian yang adil. Manakala Hambleton, Ronald dan Jane menyatakan bias adalah kewujudan kriteria-kriteria tertentu yang memberi kesan berbeza terhadap pencapaian individu dengan kebolehan yang sama dari segi kumpulan, etnik, jantina, budaya dan agama yang berbeza. Jadi, dari sudut pengajaran dan pembelajaran, bias dalam penilaian ini adalah ketidakadilan yang wujud dalam proses untuk menentukan pencapaian suatu objektif pembelajaran. Terdapat 4 aspek yang boleh menyumbang kepada bias dalam penilaian. Apa dia? Yang pertama, item soalan ujian. Kedua, penilaian melalui pemerhatian. Ketiga, penilaian secara lisan. Dan keempat, penilaian melalui penulisan.
Untuk fahamkan lagi penonton semua, saya bagi contohlah bias penilaian melalui penulisan. Okey, contoh lagi dekat lagi, kita boleh katakan penulisan ini contohnya dalam karangan BM. Okey ya, karangan BM ya. Baiklah, dalam karangan BM, bias boleh berlaku disebabkan oleh persepsi guru terhadap pelajar pada mana ia akan mempengaruhi cara pemakahan guru. Terdapat banyak faktor yang boleh menyumbang kepada tindakan bias guru ini dalam memberi penilaian pemakahan karangan tadi. Apa dia? Antaranya mungkin kekerapan belajar berjumpa dengan guru ataupun kekemasan hasil kerja pun boleh jadi juga salah satu bias, ataupun kreativiti murid serta tingkah laku pelajar dalam melaksanakan tugasan. Contohlah ada murid datang, tunjukkan karangan dia. Sebenarnya tulisan dia cincai boncai. Ada pelajar lain pula karangan dia tak berkualiti tapi tulisan kemas. Jadi guru akan bagi lebih markah kepada murid yang tulisannya cantik. Di situlah timbulnya isu bias. Baik, jadi sebenarnya tak boleh macam itu. Dan perkara ini menimbulkan isu credibility tadi, iaitu apa? Ketidakterusan dalam memberi markah. Jadi, bagaimana cara untuk mengatasi isu ini? Apakah langkah proaktifnya? Baik, solusinya pihak berkenaan, yakni pihak sekolah lah, harus mewujudkan satu garis panduan yang lengkap yang mengandungi maklumat terperinci mengenai pentaksiran. Antara kandungan yang perlu dititik beratkan ialah ciri-ciri penilaian yang standard, sistem pemakahan iaitu rubrik serta aspek-aspek yang perlu dinilai. Pada pendapat saya, penerangan jelas mengenai pemakahan juga perlulah dimaklumkan kepada para ibu bapa dan pelajar bagi mengelakkan tanggapan setengah ibu bapa mengenai isu bias dalam memberi markah. Baik, tuntasnya, pentaksiran merupakan satu proses yang penting dalam dunia pendidikan kita pada masa kini. Pihak sekolah dan ibu bapa khususnya dapat melihat dan menilai kebolehan, kekuatan dan kelemahan murid dengan adanya pentaksiran. Namun, pentaksiran yang dijalankan oleh pihak sekolah haruslah merangkumi pelbagai aspek dan berbentuk holistik tanpa berlakunya bias. Pendek kata, guru tersebut perlulah kreatif, berkualiti dan berkredibiliti. Itu sahaja daripada saya, hos Amira. Panjang lebar saya berhujah ya. Terlanjur kata dan bicara, harap dimaafkan. Baik, sekian, terima kasih. Terima kasih Puan Farahi atas isu yang telah dikupaskan tadi. Padat dan penuh dengan informasi berguna buat semua. Sudah terang lagi bersuruh peranan guru berkualiti sememangnya telah terbukti dan memberi impak yang besar terhadap kemenjadian murid. Guru berkualiti adalah individu yang mampu menguasai dan merealisasikan segala bentuk kemahiran dan pengetahuan. Para pendidik perlu bersikap terbuka, proaktif, produktif dan menguasai kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi sebagai pemakin ke arah penghasilan pendidikan yang cemerlang dan berkualiti. Untuk itu, sekian sahaja untuk segmen pertama. Sekarang kita beralih pula ke segmen yang kedua bersama hos Aisyah. Dipersilakan. Bertemu kembali dalam rancangan Bual Bicara. Baiklah, bagi segmen kedua ini, kita akan mencungkil dengan lebih mendalam tentang isu pentaksiran bagi murid keperluan khas. Jadi, siapa murid keperluan khas ini? Baiklah, tanpa membuang masa, saya mempersilakan Cik Nur Farahin binti Ahmad Nawawi, merupakan guru penolong kanan PPKI SK2 Gombak untuk menghuraikan isu pentaksiran ini dengan lebih lanjut dan cara menanganinya. Baiklah, terima kasih hos Aisyah kerana menjemput saya dalam segmen yang kedua ini. Baiklah, jadi siapakah murid keperluan khas ini? Okey, di Malaysia, pelbagai istilah bagi kanak-kanak berkeperluan khas ini. Itu yang pertama, kanak-kanak luar biasa, exceptional children, iaitu kanak-kanak yang berbeza daripada kanak-kanak biasa yang merangkumi mereka yang mengalami kesukaran dalam pembelajaran dan juga mereka yang menunjukkan pencapaian yang tinggi daripada kanak-kanak biasa. Kedua,
kanak-kanak kurang upaya, iaitu kekurangan atau kehilangan fungsi anggota badan ataupun organ sering yang digunakan secara sinonim dengan mereka. Yang mempunyai ketidakupayaan dan ketidaksempurnaan. Okey, ketidakupayaan ini menghalang dan menghadkan keupayaan mereka dan melaksanakan tugas-tugas yang dapat dilakukan oleh orang biasa. Ketiga, kanak-kanak yang mengalami kecacatan, iaitu masalah yang dihadapi oleh mereka yang mempunyai ketidakupayaan atau kecacatan ketika berinteraksi dengan persekitaran. Jadi setelah kita dah kenalkan siapa itu keperluan khas, baiklah sekarang saya pergi pula kepada isu-isu pentaksiran yang timbul dalam kalangan murid keperluan khas ini. Okey, baiklah. Di Malaysia, ujian pentaksiran kebiasaannya dijalankan bagi tujuan untuk kita nak membantu guru untuk membantu murid untuk penempatan kelas khas ataupun sebagai salah satu cara untuk mengetahui tahap kebolehan murid-murid tersebut. Apa yang menjadikan isu di sini ialah bagaimana keberkesanan pentaksiran yang dilakukan terhadap kanak-kanak berkeperluan khas ini. Kebanyakan ujian pentaksiran yang diberikan kepada murid-murid berkeperluan khas ini adalah umum dan bersifat meluas. Hal ini mungkin disebabkan kita banyak mengambil contoh-contoh ujian pentaksiran daripada negara luar atau dilaksanakan kepada murid-murid di sini. Akibatnya mungkin setengah ujian yang diberikan sebenarnya tidak bersesuaian dengan pengetahuan murid-murid di Malaysia ini. Okey, selain itu, kekurangan bahan yang mencukupi semasa melakukan pentaksiran juga mampu menjejaskan kepercayaan hasil pentaksiran yang dijalankan. Bahan yang baik perlu disediakan bagi membantu ibu bapa, guru-guru ataupun pihak sekolah yang ingin melakukan pentaksiran kanak-kanak yang berkeperluan khas ini. Okey, sebagai contoh kita nak mentaksir kemahiran membaca, selain daripada mempunyai buku-buku yang bersesuaian, guru juga sepatutnya memerlukan bilik ataupun ruang yang sesuai untuk menjalankan ujian terhadap murid. Keadaan ini yang tidak sesuai ni ataupun buku yang tidak sesuai dengan tahap pengetahuan murid akan menjejaskan sedikit hasilnya nanti. Jadi apakah solusi dalam menangani isu ini? Isu yang pertama ni iaitu guru seharusnya membangunkan profesional diri dengan menimba ilmu dan pengetahuan baru serta menambahkan baik amalan pengajaran sedia ada. Malah dengan kemudahan teknologi di hujung jari ini, pada abad ke-21 kini, para guru boleh mendapatkan pelbagai sumber pengetahuan dan mengasah kemahiran baru melalui carian laman sesawang, mengikuti kursus dan seminar, perkongsian pengalaman, kolaborasi bersama pihak profesional yang berkaitan dan sebagainya. Latihan dan pengetahuan ini dapat meningkatkan tahap kesediaan dan menambahkan keyakinan dan efikasi diri yang tinggi kepada guru. Okey, kemahiran dan pengetahuan baru yang dikutip semestinya berfaedah dan mempunyai nilai tambah jika diaplikasikan dalam pengajaran. Misalnya, guru yang kreatif dan mahir mengintegrasikan teknologi maklumat dalam pengajaran dapat menarik minat murid serta meningkatkan keberkesanan pembelajaran murid. Namun begitu, kekuatan untuk membangunkan tahap profesional diri adalah tanpa paksaan dan perlu timbul dalam diri masing-masing. Oleh itu, guru yang mempunyai hasrat dan sikap profesional yang positif akan berusaha kita nak menambahkan baik amalan perguruan dengan mengikuti pembangunan profesional. Motivasi dan kolaborasi merupakan kunci utama dalam kejayaan sesebuah pembangunan profesional diri ini. Baiklah, bagi isu yang kedua adalah bahasa dan komunikasi. Bahasa dan komunikasi ini adalah memainkan peranan penting dalam kita nak menjalankan interaksi antara dua pihak dan juga penting dalam melaksanakan pentaksiran. Bahasa juga digunakan sebagai medium untuk kita nak sampaikan ilmu dengan baik di samping berkongsi maklumat. Bahasa ini penting untuk kita nak mengetahui ciri-ciri tersebut. Ciri-ciri bahasa tersebut akan menjadi jelas
apabila kita melihat bahasa itu dari segi guna dan sifatnya sebagai alat perhubungan. Dengan itu, bahasa dan komunikasi ini menjadi tautan yang perlu dijalani bersama. Isu yang sering kali menjadi perhatian dalam bahasa dan komunikasi ialah kesukaran untuk kita nak berhubung dan berkomunikasi dengan murid yang berkeperluan khas ni. Sebagai contoh murid yang kategori masalah pendengaran sangat sukar untuk kita berinteraksi dengan guru atau rakan sebaya. Hal ini mungkin disebabkan kanak-kanak ataupun guru-guru yang kurang mahir dalam bahasa isyarat. Baiklah, bagaimana kita nak mengenali isu bahasa dan komunikasi ni dalam pentaksiran bagi murid keperluan khas ini? Okey, solusinya adalah iaitu kepakaran pihak profesional sama ada badan kerajaan apapun ataupun mahu bukan kerajaan seharusnya tidak disisiakan dalam mewujudkan sistem pendidikan yang berkualiti. Sebagai contoh, bagi mengatasi masalah komunikasi dan bahasa, guru perlu mahir dalam penggunaan bahasa isyarat dengan mengikuti kelas bahasa isyarat yang seharusnya semua pihak bersatu padu untuk menyumbang kepada kemenjadian modal insan yang juga merupakan generasi masa hadapan dan bakal peneraju kepada negara. Baiklah, saya pergi kepada isu yang ketiga, iaitu bagaimana kesediaan guru dalam membentuk kemahiran, kecekapan dan latihan dalam menangani murid keperluan khas ni. Adakah guru ni bersedia? Okay, kebanyakan guru-guru ni kurang mempunyai pengetahuan tentang ciri-ciri keperluan khas pelajar dan kebolehan. Mereka rasa tidak berkeyakinan dalam menyampaikan isi kandungan kurikulum kepada pelajar-pelajar keperluan khas. Seterusnya, sukar memilih kemahiran mengajar yang sesuai dengan keperluan pembelajaran pelajar mengikut kategori kurang upaya. Seperti yang saya sebutkan tadi kategori kurang upaya itu. Okey, menurut pemerhatian kebanyakan guru-guru ni pendidikan khas ni yang mana pelatihnya ditempatkan adalah guru yang begitu komited pada tugas mendidik mereka. Cuma kekagannya adalah ada di antara guru tersebut dan termasuklah pelatih kurang berkemahiran ataupun dia tidak tahu bagaimana kita nak menangani atau menyediakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang lebih spesifik kepada masalah pembelajaran yang lebih spesifik bagi setiap murid tersebut. Ini kerana kebanyakan guru yang sudah lama mengajar daripada mereka yang bukan option pendidikan khas dan hanya mengikuti beberapa kursus di awal penglibatan mereka dalam proses ini. Dalam program ini, kurangnya alat bantu mengajar yang sesuai serta boleh mengembangkan kemahiran murid juga boleh menjadi faktor kelewatan penerimaan murid terhadap pembelajaran ini. Menjadi seorang guru pendidikan khas ni bermasalah pembelajaran tidak disebut dan disangka Selain daripada sabar dengan kerenah murid, guru tersebut juga perlu berinisiatif dan lebih kreatif untuk menjadikan satu-satu proses pengajaran dan pembelajaran itu berkesan dan memberi makna kepada murid. Sokongan bersepadu daripada sekolah ini sendiri juga memberi kesan kepada motivasi kepada guru. Okey, selain itu kurikulum kepada guru pelatih dan latihan kepada guru yang sudah berkhidmat juga perlu ditambah baik dengan menyediakan kursus-kursus yang memberikan pengetahuan asas dan panduan kepada semua guru untuk menyampaikan pengajaran kepada murid berkeperluan khas dalam kelas inklusif. Okay, pendidikan guru seharusnya menyediakan calon yang mampu melaksanakan strategi pengajaran yang pelbagai dan memenuhi keperluan semua murid dan menjalankan penilaian yang bersesuaian, menilai secara kritis, membina nilai dalam pengajaran, membuat refleksi diri dan memperbaiki amalan pengajaran secara berterusan. Di samping itu, inisiatif kerajaan untuk mewajibkan ke semua guru pelatih untuk mengambil kursus pengajaran inklusif merupakan suatu langkah yang bijak kerana setiap guru ni perlu bersedia menerima kepelbagaian murid ke arah mencapai matlamat kerajaan. Baiklah, isu yang terakhir adalah peruntukan masa yang terhad.
Okey, masa yang singkat ni menyebabkan guru ni tidak dapat memberikan tumpuan sepenuhnya. Okey, sebagai contohnya untuk dalam pendidikan Islam itu subjek Al-Quran, dalam mengajar Al-Quran Braille ya, secara khusus. Okey, seterusnya keperluan untuk guru memberi fokus terhadap sukatan pelajaran bagi menghadapi peperiksaan juga terganggu dan menyebabkan guru tidak dapat memberikan penekanan terhadap sebagai contoh di dalam tilawah Al-Quran. Okey, antara usaha-usaha untuk kita nak menambah baikkan atau kita nak menangani isu ini ialah Kementerian Pendidikan Malaysia perlu membuat semakan dan penilaian terhadap kurikulum pendidikan Islam dalam program pendidikan khas sedia ada. Okey. Kita turut memberikan nafas baru ke arah memberi peluang dan ruang kepada murid berkeperluan khas ini untuk kita nak mempelajari Al-Quran dan mempraktikkan ibadah dalam kehidupan seharian mereka. Jadi secara rumusannya, okey, saya rumuskan sikit, iaitu proses pentaksiran di Malaysia ni merangkumi 4 peringkat, iaitu peringkat saringan, peringkat kelayakan, peringkat intervensi pengajaran dan peringkat mengukur kemajuan. Okey, jadi keempat-empat peringkat ni melibatkan pihak sekolah, guru, ibu bapa dan pihak Kementerian Pendidikan. Keempat langkah yang digunakan untuk proses pentaksiran ini perlu dilakukan seperti yang telah ditetapkan. Keempat-empat peringkat ini melibatkan proses pentaksiran. Setiap daripada peringkat itu memerlukan guru melakukan pelbagai ujian untuk menilai prestasi semasa murid. Jadi keputusan yang dicapai penting kerana aktiviti ataupun program intervensi yang akan dijalankan berdasarkan prestasi murid. Jadi kerajaan Malaysia turut memberi sokongan yang padu dengan menyediakan pelbagai kemudahan dan untuk kanak-kanak murid yang keperluan khas ini. Jadi semua pihak harus bersatu padu dan bekerjasama bagai aur dengan tebing bagi memastikan pendidikan khas di Malaysia terus maju dan cemerlang agar ia mampu bersaing dengan negara-negara maju yang lain. Dan itu sahaja isu yang saya boleh berikan dalam isu pentaksiran dalam kalangan murid berkeperluan khas. Sekian, terima kasih. Terima kasih Cik Farahin atas kupasan isu sebentar tadi. Seperti yang kita tahu, pendidikan abad ke-21 menuntut kesemua para guru termasuklah guru pendidikan khas untuk sentiasa berkompetisi tinggi dan profesional dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Okey, jangan ke mana-mana. Kita akan pergi ke segmen seterusnya selepas kita rehat. Okey, bye. Assalamualaikum dan selamat kembali dalam rancangan Bual Bicara Isu Pendidikan di Malaysia bersama saya, hos Maira, hos anda untuk segmen yang terakhir. Baiklah, pada segmen kali ini kita akan membincangkan isu kebat dalam pentaksiran pendidikan Islam. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut mengenai isu ini, moleklah kiranya saya memperkenalkan panel kita pada hari ini.
Baiklah, bersama saya Cik Nordini Najihah binti Badrul Hisham selaku panel kita yang ketiga. Cik Nordini Najihah merupakan Ketua Panitia Pendidikan Islam di SK Taman Sungai Besi Indah dan beliau telah berkhidmat selama lebih 10 tahun dalam dunia pendidikan. Selamat datang Cik Nordini. Terima kasih Husmaira. Apa khabar Cik Nordini, sihat? Alhamdulillah sihat. Husmaira sihat? Alhamdulillah, saya sangat-sangat sihat. Baiklah, seperti mana yang kita ketahui, kemahiran berfikir aras tinggi ataupun lebih dikenali sebagai KEBAT merupakan suatu transformasi di dalam sistem pendidikan di Malaysia ketika ini selaras dengan pelaksanaan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu PPPM 2013-2025. Amalan pengajaran yang menerapkan konsep KEBAT ini telah diterapkan kepada keseluruhan mata pelajaran menggunakan teori kemahiran berfikir taksonomi Bloom dan pengolahan dari teori Anderson. Namun begitu, bagi mata pelajaran pendidikan Islam yang berteraskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, pelaksanaan elemen KEBAT ini perlu diterjemahkan menerusi asas falsafah pendidikan Islam yang meletakkan kesempurnaan pendidikan akal sebagai teras utama di dalam memacu pembudayaan kemahiran berfikir ini. Persoalan saya di sini Cik Nordini, apakah cabaran atau halangan yang dihadapi oleh warga pendidik untuk mengaplikasikan elemen KEBAT ini dalam pentaksiran khususnya dalam pendidikan Islam dan bagaimana cara untuk mengatasinya? Dipersilakan Cik Nordini Najihah. Baik, terima kasih kepada Husmaira dan sebelum saya pergi dengan lebih lanjut, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi menjemput saya untuk mengulaskan mengenai isu KEBAT ini. Baik, sebelum itu kita perlu faham apa itu KEBAT. Okey, dari perspektif Kementerian Pendidikan Malaysia KPM, kemahiran berfikir aras tinggi ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat penaklukan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu. Okay. Pentaksiran item KEBAT ini diwujudkan bagi meningkatkan kerangka pentaksiran bagi menambahkan item yang menguji kemahiran berfikir aras tinggi serta menggunakan rujukan standard dalam pentaksiran berasaskan sekolah atau lebih dikenali sebagai PBS. Namun begitu, terdapat beberapa isu yang timbul dalam pelaksanaan KEBAT di sekolah. Antaranya adalah kesediaan guru dan juga guru masih terikat dengan kaedah tradisional. Baik, kita pergi kepada isu yang pertama iaitu kesediaan guru. Kesediaan guru dalam mengaplikasikan KEBAT merupakan satu elemen yang sangat penting. Hal ini kerana faktor ketidaksediaan dalam kalangan guru mampu menyebabkan pengaplikasian KEBAT dalam pentaksiran tidak dapat dijalankan walaupun guru tersebut mempunyai kesedaran dan pengetahuan mengenai kepentingan KEBAT. Antara faktor mengapa seseorang ataupun mengapa guru tersebut tidak bersedia untuk mengaplikasikan KEBAT dalam pentaksiran adalah yang pertama, kurangnya pendedahan berkaitan KEBAT ketika berada di institusi pendidikan guru IPG atau di universiti. Yang kedua adalah kekurangan pengetahuan mengenai bagaimana elemen KEBAT itu dapat diaplikasikan dalam pentaksiran dan juga dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Hal ini menyebabkan guru tidak bersedia dan kurang jelas dalam pengaplikasian KEBAT. Terdapat segelintir guru yang telah mengikuti kursus KEBAT namun berpendapat bahawa mereka juga tidak bersedia untuk mengaplikasi KEBAT di dalam sesi PDP dan juga pentaksiran. KEBAT ini memerlukan guru yang mempunyai ilmu pengetahuan yang sangat luas, bukan sahaja mereka mahir dalam bidang mereka, malah mempunyai pengetahuan dalam ilmu di luar bidang mereka. Dan mereka juga perlu menghasilkan bahan soalan yang berunsur bukan rutin. Okay. Apa itu bahan soalan yang berunsur bukan rutin? Masalah atau soalan
yang berbentuk bukan rutin adalah satu bentuk soalan atau masalah yang boleh diselesaikan dengan apa yang dimasukkan dengan masalah ataupun soalan yang berunsur rutin. Masalah atau soalan rutin adalah satu bentuk soalan atau masalah yang boleh diselesaikan dengan kaedah yang biasa digunakan oleh pelajar. Manakala soalan atau masalah bukan rutin pula adalah masalah atau soalan yang memerlukan pelajar menganalisis dan menakul secara sistematik bagi menyelesaikan masalah tersebut. Baik, halangan kesediaan guru ini dapat diatasi dengan menyediakan guru yang mahir dalam mengaplikasikan KEBAT dalam pentadsiran pendidikan Islam. Baik, pada tahun 2013, Institut Pendidikan Guru telah menerapkan budaya KEBAT, budaya kemahiran berfikir aras tinggi kepada guru-guru baru agar apabila mereka telah menamatkan pelajaran mereka di IPG dan turun ke lapangan, guru-guru baru ini dapat berkongsi ilmu dan memberi penerangan kepada guru-guru yang ada di sekolah yang masih keliru tentang isu KEBAT ini. Selain itu, guru-guru juga boleh melakukan perkongsian atau perbincangan seperti PLC mengenai pengaplikasian KEBAT di dalam pentadsiran dan juga di dalam sesi pembelajaran dan pengajaran mereka. Okey, baik. Halangan kedua adalah guru-guru masih terikat dengan cara pengajaran dan pentadsiran tradisional. Seperti yang kita tahu, sejak sebelum merdeka hinggalah sekarang, guru telah dibiasakan dengan kaedah pengajaran yang berpusatkan guru di mana murid hanya bertindak sebagai pendengar dan penerima maklumat sahaja. Pengajaran cara ini dijalankan secara satu hala sahaja. Kaedah pembelajaran tradisional ini menyebabkan proses pembelajaran berlaku secara cetek dan tidak mendalam. Menurut Ahmad Munawar di dalam penulisannya mendapati bahawa guru pendidikan Islam masih cenderung menggunakan kaedah kuliah. Pembelajaran berpusatkan guru dan hanya bersifat amali tanpa penekanan terhadap aspek kognitif, afektif, psikomotor dan pemikiran rasional yang berasaskan ilmu saintifik moden. Sehingga kan ada yang berpendapat bahawa subjek pendidikan Islam ini hanya tertumpu kepada kaedah menghafal semata-mata. Pernyataan ini adalah salah sama sekali kerana terdapat banyak istilah-istilah ulul albab iaitu manusia yang berfikir disebut di dalam Al-Quran seperti ya'qilun iaitu bermaksud berfikir, yatafakkarun iaitu yang membawa maksud berfikir secara mendalam, serta istilah yatadabbarun iaitu berfikir untuk menemukan kebenaran tentang pencipta. Istilah-istilah atau konsep-konsep ini mempunyai persamaan dengan konsep berfikir yang terkandung di dalam KEBAT. Menurut kajian N.S. Rajendran, KEBAT memerlukan murid bersikap aktif. Oleh sebab murid telah terbiasa dengan pembelajaran sahala, maka mereka malu untuk menyuarakan pendapat atau pandangan di dalam kelas. Oleh yang demikian, guru perlu mengubah cara pengajaran dari cara tradisional kepada pengamalan pedagogi temporari. Sebagai contoh, kaedah pedagogi pembelajaran bermakna KPPB ataupun PAK 21, pembelajaran abad ke-21 yang sedang hangat diperkatakan sekarang. Antara bentuk pedagogi yang boleh digunakan adalah TBL iaitu thinking based learning, project based learning, problem based learning dan sebagainya. Guru juga perlu menerapkan elemen KEBAT ini di dalam sesi pembelajaran dan pengajaran murid. Elemen KEBAT ini dapat diterapkan dalam semua bentuk pengajaran termasuk secara lisan atau ketika berbual dengan murid. Pengajaran KEBAT ini tidak terhad kepada semasa proses pengajaran ataupun di dalam bilik darjah sahaja. Penerapan elemen KEBAT memerlukan kreativiti guru. Menurut bekas pensyarah cemerlang JUSA BKPM, Dr. Ismail Zain, KEBAT melibatkan proses guru mengajar yang perlu menjana kemahiran murid berfikir secara meluas ke arah sesuatu penyelesaian masalah. Oleh itu, guru perlu menggunakan pelbagai alat bantu fikir seperti pengurusan grafik, soalan dan penyoalan, peta minda dan sebagainya ketika proses mengajar bagi membantu murid menyelesaikan masalah tersebut. Akhir sekali,
kita perlu mengubah stigma masyarakat yang menganggap kecemerlangan dan kejayaan seseorang itu hanya boleh diukur pada bilangan A di dalam sijil, bukan pada ilmu yang diperoleh dan diamalkan dalam kehidupan mereka. Hebat ini dilaksanakan selari dengan pelan pembangunan negara yang berhasrat untuk melahirkan generasi muda yang menjadi job creator, bukan lagi sebagai job seeker. Itu saja ulasan daripada saya, Puan Sumaira. Baiklah, terima kasih Cik Nordini Najihah atas kupasan isu sebentar tadi. Sangat padat, tepat dan penuh dengan informasi berguna. Baiklah, benarlah pepatah Arab yang mengatakan tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Proses menuntut ilmu adalah satu proses yang berterusan sepanjang hayat. Seorang guru perlu sentiasa cakna dan ambil tahu mengenai perkembangan dunia pendidikan agar kemenjadian murid dapat direalisasikan. Guru yang mempunyai ilmu pengetahuan yang luas dapat menggarap, menghayati dan mengamalkan konsep berfikir dalam pengajaran mereka. Sekian sahaja untuk segmen yang ketiga. Kita kembali kepada hos tetap anda, iaitu hos Farah. Dipersilakan. Alhamdulillah, selesai sudah ketiga-tiga segmen kita. Nampaknya masa amat mencemburui kita. Sedar tak sudah 1 jam kita bersiaran langsung. Topik dan isu yang diperbincangkan sebentar tadi cukup hangat dan menjadi trenda semasa. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga panel kita kerana sudi hadir berkongsi ilmu serta menyuarakan pendapat masing-masing. Walaupun pertemuan ini dibuat secara maya, saya harap program Wal Bicara ini mampu memberikan informasi bermanfaat buat semua, khususnya pada para pendidik di Malaysia. Moga apa yang kita dapat hari ini bukan sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Baiklah, kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan, waktu yang sama, hari yang sama dengan isu pendidikan yang lebih menarik lagi. Oh ya, jangan lupa untuk follow Instagram dan Facebook Wal Bicara Pendidikan kerana pihak kami akan menyajikan anda dengan informasi yang berguna berkaitan isu-isu pendidikan. Sekian sahaja untuk malam ini. Terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datangnya dari diri saya sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.